Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri Tazkirah Ramadan dalam tajuk Fiqh Salat. Dalam siri yang kedua, insya-Allah pada kali ini kita akan bawa tajuk berkaitan dengan salat berkualiti. Baik, bagaimana untuk kita mendapatkan solat yang berkualiti? Iaitu yang pertama, sudah tentulah berkaitan dengan berwuduk. Sebagaimana dalil dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salah فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu, dan basuhlah kedua-dua belah kaki kamu meliputi buku lali, dan jika buku lali, maka selesai cara mengambil wuduk dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Maka kalau kita lihat bagaimana cara untuk mengambil wuduk, dalam ayat menyebut tentang berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu. Kita kena lihat istilah basuh. Basuh ni bukan sekadar kita mengalirkan air sahaja di muka, di tangan, di kepala, kemudian di kaki. Bahkan istilah basuh iaitu membasuh ataupun menyuci. Kita alirkan air di muka, kemudian kita kena basuh, kena cuci. Bagaimana anggota muka? Kita bermula daripada anak telinga kanan sehingga anak telinga kiri, kemudian ke atas daripada anak rambut sehinggalah di bawah dagu. Itu anggota muka. Manakala anggota tangan bermula daripada siku, daripada tangan hingga siku, melebihi siku sehingga hujung jari atau tangan kena basuh. Kemudian sebahagian kepala, maka sebahagian kepala basuhlah di mana-mana. Tapi kita menyempurnakan wuduk kita dengan kita meraihkan basuh seluruh kepala, satu kepala. Apa kelebihannya? Di akhirat nanti anggota wuduk ia akan bercahaya. Dan ketika mana kalau kita basuh satu kepala, maka cahaya wuduk kita tu umpama mentol di akhirat. Tapi kalau basuh sikit saja, maka sikitlah lip-lap cahaya. Dan kita lihat sahabat Nabi SAW ketika mana diperintahkan untuk mengambil wuduk, mereka melebihkan basuhan. Dikhabarkan ketika mana sahabat membasuh tangan, sampai mana basuh tangan, sahabat melebihkan basuhan sehinggalah sampai ke ketiak. Ketika mana sahabat membasuh kaki, sampai mana basuhan kaki sahabat meraihkan kelebihan basuhan wuduk, maka dibasuh sehingga lutut. Sidang hadirin rahmati sekalian. Kemudian antara doa yang dibaca, Allahumma ighfirli dhanbi wasi'li fi dari wa barikli fi rizqi. Wahai ya Allah, ampunkanlah dosaku dan perluaskanlah tempat tinggalku dan berkatilah rezekiku. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibn Sunni dengan sanad yang sahih. Antara doa selepas berwuduk. Kemudian cara solat yang berkualiti yang kedua, iaitu menghadap kiblat. Dalil menghadap kiblat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 149.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan sembahyang, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Al-Haram, ini Kaabah. Dan sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu adalah benar daripada Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Ayat ini dengan jelas menunjukkan arahan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapkan wajah ke arah kiblat ketika solat, sama ada ketika bermukim mahupun sedang bermusafir. Wajah dalam ayat ini membawa maksud muka dan tubuh, mata dan dada. Ini yang perlu menghadap kiblat. Sekiranya dalam keadaan bermusafir, terlampau sejuk, seperti ribut salji, angin sejuk yang berhadapan dengan kiblat, terikat, bahaya dan darurat yang lain, maka solat tetap sah jika tidak mampu menghadap kiblat. Kena usaha menghadap kiblat, kena usaha cari arah kiblat. Ini kita menggunakan teknologi, menggunakan handphone, cari kiblat. Pastikan apps yang dilihat itu mestilah yang sahih, maka baru kita dapat kiblat yang tepat. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga, bagaimana solat yang berkualiti, iaitu meletakkan penghadang di hadapan ketika solat. Ini tujuannya untuk membezakan antara orang yang solat dan orang yang di luar solat. Hikmahnya, ia bertujuan untuk memusatkan pemikiran orang yang sedang solat kepada ibadah solatnya tanpa diganggu dengan lalu lalang orang ramai. Selain itu, ia juga bertujuan membezakan antara orang yang sedang bersolat dengan orang yang di luar solat, agar tidak diganggu oleh unsur-unsur luar. Antaranya kita boleh letakkan penghadang di hadapan, letakkan rehal ataupun letakkan tongkat di hadapan tempat solat, ataupun para sahabat mereka meletakkan garisan di hadapan untuk sebagai sutrah penghadang ketika solat. Hukum meletakkan penghadang adalah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wajar untuk diikuti oleh umat Islam, walaupun ia tidaklah sampai ke tahap wajib menurut sebahagian ulama. Namun begitu, jika dilihat daripada tujuan meletakkan sutrah ataupun penghadang ini, ternyata ia merupakan satu bentuk perkara sunat yang dituntut berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alayhi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min ay yamurra baina yaday." Qala Abu Nadhr, "La adri aqala 40 yawman aw syahran aw sanah." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maksudnya, sekiranya seorang yang melalui di hadapan orang yang sedang bersolat ini mengetahui apa jenis dosa yang dikenakan, nescaya dia berhenti menunggu selama 40 lebih baik daripada lalu di hadapan orang yang solat ini. Abu An-Nadhr berkata, "Aku tidak mengetahui sama ada Nabi menyebut 40 hari atau bulan atau tahun." Maka berat orang yang lalu di hadapan orang yang sedang solat. Maka sebelum kita menunaikan solat, maka letakkan penghadang ataupun sutrah di hadapan untuk mengelakkan daripada orang lalu lalang. Manakala meletakkan sutrah bagi mereka yang menunaikan solat sebagai makmum adalah tidak diperlukan. Kalau kita makmum di belakang imam, tidak perlu, kerana sutrah makmum sudah terlaksana apabila imam meletakkannya. Imam letak di hadapannya, maka makmum tidak perlu lagi. Ia juga berdasarkan dalil Ibnu Abbas yang melintasi jemaah makmum yang sedang menunaikan solat berjemaah
tanpa diingkari dan ditegah oleh mereka. Adalah tidak digalakkan melintasi hadapan makmum yang sedang solat tanpa hajat, kerana ia pastinya mengganggu pemusatan fikiran dan pandangan mereka yang sedang solat terbabit. Sidang hadirin dirahmati sekalian. Kemudian cara untuk mendapatkan solat yang berkualiti, iaitu yang keempat, berdiri tegak bagi yang berkemampuan. Dalil berdiri tegak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 238. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qumu lillahi qanitin. Maksudnya, dan berdirilah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat kepadanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'ida fa illam tastati' fa 'ala janb." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maksudnya, bersolatlah kamu dalam keadaan berdiri. Jika tiada kemampuan, duduklah. Dan jika tidak berkemampuan, maka dalam keadaan mengiring di atas rusukmu. Para ulama empat mazhab juga telah bersepakat dalam mewajibkan berdiri tegak ketika solat fardu bagi individu yang berkemampuan. Walau bagaimanapun tidak wajib berdiri ketika solat sunat, walaupun dalam keadaan berkemampuan. Maka solat sunat boleh dalam keadaan duduk, tetapi pahalanya berbeza. Pahala solat dalam keadaan duduk, solat sunat dalam keadaan duduk dengan solat sunat berdiri, pahalanya berbeza. Kerana kerangka asas solat sunat dibina atas dasar keringanan, namun pahalanya adalah separuh daripada pahala mereka yang solat sunat secara berdiri. Maka dalam keadaan kita sekarang ni, dalam solat tarawih, solat tarawih yang panjang, maka boleh dalam keadaan solat duduk, maka untuk keringanan. Tetapi kalau berkemampuan, maka solat dalam keadaan berdiri, kerana pahala solat sunat duduk separuh daripada solat sunat dalam keadaan berdiri. Nabi SAW menyebut, salatul qa'id mislu nisfi salatil qa'im. Hadis riwayat Imam Malik dan hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya, salat duduk adalah pahalanya seperti sebahagian daripada salat dalam keadaan berdiri. Maka keperluan dan kewajipan berdiri bagi salat fardu akan berubah jika seseorang ditimpa kecederaan, kesulitan yang tidak dapat dielakkan. Betul, kalau kita lihat di surau ataupun masjid, ada yang salat atas kerusi, dia melihat kepada kemampuan seseorang. Kalau dia mampu berdiri, berdiri. Tak mampu berdiri, solat dalam keadaan duduk. Tak mampu duduk, solat dalam keadaan berbaring. Tak mampu baring, solat dalam keadaan mengiring. Tak mampu mengiring, menggunakan isyarat mata. Tak mampu isyarat, maka guna isyarat hati. Tak mampu, maka sudah meninggal orang itu. Maka dia mengikut tahap tahap kemampuan seseorang dalam menunaikan solat. Maka kita tak tahu bagaimana kemampuan seseorang solat. Dia sakit dan sebagainya, maka lihat kepada kemampuan. Maka kita kena berusaha semampu yang boleh untuk kita menunaikan solat. Kemudian jarak antara dua kaki. Ini sebagai menjarakkan kedua-dua belah kaki semasa berdiri dalam solat merupakan perkara sunat sahaja. Dia sunat. Dan ia telah disepakati oleh ulama. Pandangan ulama berkaitan jarak antara dua kaki. Dalam mazhab Hanafi, kadar 4 jari tangan. Jika kurang atau terlebih adalah makruh. Mazhab Syafi'i, sekadar sejengkal. Jari telunjuk dengan ibu jari sejengkal dari tapak kaki kanan hingga tapak kaki kiri, jaraknya. Kemudian yang ketiga, mazhab Maliki dan Hanbali, kadarnya adalah sederhana menurut uruf, tidak terlalu luas dan tidak terlalu rapat. Pastikan kedudukan kaki tegak menghadap kiblat.
Tapi ada yang solat tapak kakinya mengering, maka itu tak tahu kaedah. Itu kesalahan yang salah kaedah. Ketika mana menjarakkan kaki kanan dan kiri. Kemudian kita lihat jarak kaki ketika solat berjemaah. Bagaimana jaraknya? Melurus dan merapatkan saf, bererti mesti menjaga kedudukan kaki. Justru dalam keadaan tersebut perlu dilihat kadar yang telah diletakkan oleh para ulama. Jarak sejengkal merupakan pandangan yang disebut oleh para ulama mazhab Syafi'i ketika menghuraikan jarak sederhana di antara dua kaki orang yang sedang mengerjakan solat. Maka rapatkan saf ketika mana solat. Maka jaraknya, kedudukan yang rapat, kaki jemaah bersentuhan. Kemudian kedudukan renggang, kaki jemaah tidak bersentuhan, elakkan melebihi jarak yang terlalu jauh. Mesti dekat dengan jemaah. Maka kedudukan yang salah iaitu kedudukan kaki yang sangat jauh antara jemaah dengan jemaah yang lain. Sebab tu kita lihat apa isu pada hari ini solat yang dijarakkan, maka terlalu jarak jauh tak boleh juga. Tetapi meraihkan antaranya meluruskan saf itu adalah lebih melurus dan merapatkan saf itu lebih utama. Maka lurus dan merapatkan saf. Tetapi yang menjarakkan itu adalah untuk mengelakkan daripada terkena penyakit dan sebagainya. Maka kita kena lihat juga keutamaan meluruskan saf. Maka kebenaran untuk menjarakkan daripada saf itu, dia melihat ada keperluan untuk dijauhkan daripada terkena penyakit dan mudarat yang lainnya. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, insya-Allah sekadar itu sahaja pengurusan kita. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam siri-siri yang lain, iaitu dalam fiqh salat, untuk kita mendapatkan salat yang berkualiti. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.